Hai, Assalamualaikum. So, kita sambung dengan topik implicit differentiation. Okay. So, sebelum tu saya explain dulu apa itu implicit. Okay. Saya terangkan lagi sekali apa maksud d per dx. D per dx maksudnya differentiate. Awak perlu melakukan differentiation. Okay. So, kalau dia tulis d per dx, x kuasa 6. Maksudnya awak perlu differentiate x kuasa 6. So, d per dx x kuasa 6 maksudnya hasil dia adalah 6x kuasa 5. So, awak kena faham maksud d per dx adalah differentiate. Lakukan differentiation itu. Okay, so bila soalan kata differentiate y sama dengan x 6, kita faham bila kita differentiate x 6 akan jadi 6x kuasa 5 tadi. Tapi kenapa y jadi dy per dx? Kenapa y jadi dy per dx? Okey, itulah yang kita katakan dia sebagai implicit derivative, implicit differentiation. Okey, sekiranya kita perlu d per dx, bawah dia ni x, okey. Maksudnya differentiation itu berlaku hanya untuk x sahaja. Tapi sekiranya huruf yang nak differentiate itu lain dari x, contoh macam ni y, maka dia akan jadi dy per dx. Okay, saya tahu tengah pening. Saya bagi contoh lain. Okay, contoh d per dx, maksudnya lakukan differentiation terhadap x kuasa 6 tambah 2t tambah 6y kuasa 2. Okay, dekat sini ada variabel x, ada variabel t dan ada variabel y. Oleh itu, hanya x kuasa 6 saja kita boleh differentiate terus menjadi 6x kuasa 5. Manakala untuk 2t, okay, hurufnya t. Sedangkan kita nak differentiate terhadap x. So, kita differentiate macam biasa, 2t akan jadi 2 saja. Tapi kita perlu letakkan dt per dx di belakangnya. Okay. So, sama juga macam 6y kuasa 2. Kalau kita differentiate, dia akan jadi 12y. Tapi sebabkan dia huruf y, kita nak differentiate terhadap x. Maka kita perlu letakkan dy per dx di belakangnya. So, kalau dia huruf lain, t ataupun y, nak differentiate terhadap x, maka dia kena tambah kat belakang mengikut hurufnya. dt dx, ni dy dx. Samalah kalau huruf lain pun. Okay, z ke, m ke, n ke. So, bila kita differentiate, kita kena jadikan dia dm per dx. Itu yang dipanggil implicit function. Hanya untuk variabel x saja kita perlu differentiate direct tanpa perlu add on. Kenapa boleh direct? Kenapa tak ada tambah belakang? Okay, kalau kita tambah belakang pun dia jadi dx per dx. So, dx per dx adalah 1. So, tak perlu tulis pun tak apa. Tapi kalau dia huruf selain x, kita kena tulis. Okay? So, mari kita tengok soalan nombor 2. Contoh saya tunjuk lagi. Differentiate d per dt. Bawah ni t. T bawah dia. So, kita nak differentiate x kuasa 3 dengan 3y. Kedua-duanya bukan t. Maka hasil derivatif kita akan jadi 3x ni differentiate macam biasa. 3 bawa ke depan x kuasa 2. So, jadi 3x kuasa 2. Jangan lupa tambahkan kat belakang ni dx per dt. Sebab dia nak differentiate terhadap t bawah ni. Tapi huruf kita x. So, kena letak belakang ni dx per dt. Lepas tu teruskan tambah 3y. Differentiate 3y akan jadi 3. Dan disebabkan dia y, so letakkan dy per dt. Okay, itu maksud implicit. Okay, kita teruskan dengan contoh soalan dalam modul. Okay, dalam modul ni tadi, soalan nombor 1 ni. Okay, saya ambil soalan nombor 1 ni. Okay. So, dia kata given 4x plus y cube equal to 2y plus x2 plus 8.
find dy dx. Dia nak dy dx. Okay, jadi maksudnya semua soalan ini awak perlu differentiate terhadap x. Sebab bawah dia nak x. Okay. So, kita buat satu-satu. Yang color purple ni 4x. So, kita differentiatekan 4x. Jawapan dia 4 sahaja. Sebab diorang sama-sama x. Yang color merah ni y3. So, bila kita differentiate, dia dapat 3y kuasa 2. Disebabkan dia y, so kita kena letak dy per dx kat belakang dia. Kemudian kita buat color hijau tu pun 2y. So, differentiate 2y. Jadi 2 dy dx. Differentiate color biru x kuasa 2 akan jadi 2x sahaja. Differentiate color kelabu, differentiate 8 akan jadi kosong. Okay, saya buat asing-asing tau. Sepatutnya dia kena buat direct terus. Differentiate setiap satu ni. Tapi saya buat asing-asing. Okay, lepas tu, susun balik lah. 4x lepas differentiate jadi 4. So, susun. 4x differentiate jadi 4. Y kuasa 3, differentiate jadi 3y kuasa 2. Sama dengan, differentiate 2y jadi 2 dy dx. Tambah, differentiate x square jadi 2x. So, ini adalah hasil selepas differentiate lah. Tapi soalan bukan nak suruh differentiate semata-mata. Soalan nak dy dx. So, mana-mana yang ada dy dx, okay, ini dan ini, kita kumpulkan setempat. Kita letak kat depan. Yang mana tak ada dy dx, kita letak di belakang. Okay, kemudian dari sini ke sini, kita faktorkan dy dx. Faktorkan dy dx sebab dua-dua ni ada dy dx, ni pun ada. So, faktorkan. Kemudian bawakan yang dalam kurungan ke belakang menjadi bahagi. So, ini adalah jawapan dia. Soalan nak dy dx, so kita dapatkan dy dx. Okay. So, contoh nombor 2 pula menggunakan ln. So, differentiate ln dulu akan jadi 1 per x tambah y. Darab differentiate x tambah y tu. So, jangan lupa, differentiate x tambah y ni, differentiate x akan jadi 1 terus. Differentiate y akan jadi dy per dx. Okay. So, kemudian kita kembangkan dia. So, sama juga dengan yang belakang. Differentiate x tambah y akan jadi diri dia balik. Darab. Dia differentiate pengatas. So, differentiate pengatas akan jadi ini. Kita kembangkan balik. So, jawapan itu kita susun balik ikut soalan. Okay, susun balik. So, ini yang bahagian ln yang telah di-differentiate. Ini bahagian eksponen yang telah di-differentiate. Kemudian kita kembangkan, kita letakkan yang mana ada dy dx kat depan. Yang tak ada dy dx, kita letak belakang. Kita faktorkan. Dan kemudian kita bawakan kurungan itu ke belakang. Maka inilah jawapannya. Okay. So, saya buat sekali tutorial nombor 5. Ini soalannya. Okay, so x kuasa 2y. Yang pertama ni, x kuasa 2y kita nak differentiate. So, kita kena tahulah pakai product rule. Kena pakai product rule. Okay, so u dia x kuasa 2, v dia y. So, u darab v prime tambah v darab u prime. Product rule. Okay, untuk yang depan ni je dah pakai product rule. Yang belakang sin y akan jadi cos y dy dx. X kuasa 3 jadi x kuasa 2. EY jadi EY dy dx. E2x akan jadi 2E2x. Kemudian susunkan jawapan mengikut soalan. Okay. Kumpulkan dy dx setempat. Faktorkan dan bawa ke belakang. Okay. Itu maksud implisit. Maksud implisit kita kena tambah di huruf yang tersebut bahagi dx. Okay. Supaya yang mana variabel yang tak sama dengan benda yang dia nak differentiate. Awak kena tambahlah kat belakang tu dy per dx ke macam tu. Okay, tapi soalan boleh keluar dalam pelbagai bentuk. Maksudnya dia nak keluar product rule ke, dia nak keluar quotient rule ke, dia nak keluar sign ke. Semua boleh. Cuma dia implicit kerana dia suruh kita differentiate huruf yang berlainan. Okay. So, try tutor. Okay, jawapan untuk nombor 5 ni dengan modul tak sama.
Okay, jawapan nombor 5 dekat modul ni lain. Ni jawapan nombor 5 dekat modul. Dengan saya punya tak sama. Walau bagaimanapun saya dah check dengan simbol lab tadi. Okay, untuk soalan ini kat modul itu betul sama macam yang saya dapat. So betul kan dekat modul jawapan nombor 5 ni salah. Okay. So saya tinggalkan awak untuk soalan nombor 10 dan soalan nombor 11. In case jawapan ni tak betul, sila check dengan menggunakan simbol lab. Okay? Okay, itu saja untuk soalan yang masuk test 1. So harap membantu. Apa-apa boleh call saya. Bye.